Assalamualaikum semua. Okey, kita sambung topik fungsi kuadratik ni. Okey, kepada fungsi kuadratik itu. Okey. Jadi permulaannya kalau kita tengok buku teks kalau awak tengok rujuk buku teks, menganalisis kesan perubahan A, B, C. A, B, C ni dia ada dalam bentuk am kan? Terhadap graf ni kan bentuk apa ni namanya? Ya, bentuk am. Okey. So, bentuk am suatu fungsi ialah satu fungsi dalam bentuk ni dia. Kan. Kalau persamaan kuadratik dia sama dengan kosong kan. Yang macam sebelum ni kita buat persamaan kuadratik kosong sama dengan contohlah x kuasa 2 plus 3x tambah 4. Contoh. Ni persamaan kuadratik. Tapi kalau fungsi kuadratik dia bukan sama dengan kosong. Dia akan jadi fx. Sebab apa? Macam yang kita belajar, fx ni adalah function ataupun fungsi. Okey, dengan keadaan A, B, C ialah permalahan dan A tidak boleh sama dengan kosong. Bentuk graf satu fungsi kuadratik ialah parabola dan bersimetri dengan paksi yang memiliki titik minima atau maksimum. Okey, macam mana bentuknya? Tengok bentuk dia macam ni. Parabola, lengkung lah macam ni. Okey, bila bentuk dia begini, okey, di tengah-tengah ini dia mesti paksi simetri. Paksi simetri maknanya dia duduk tengah-tengah. Jadi di bawah ini kita namakan, dia mesti ada koordinat kan. Ni kan graf y melawan x, fx melawan x ni. Okey, dia mesti ada koordinat. Koordinat ni dia untuk x, untuk y. Jadi koordinat ini kita namakan sebagai titik minimum. Jadi pendek kata, okey tengok contoh macam ni tau. Ni graf dia macam ni. Okey, lepas tu ke tengah-tengah ni kita panggil dia apa? Paksi simetri. Lepas tu bucu ni dipanggil titik maksimum. Kenapa titik? Sebab dia ada x dengan y kan. Kan ni koordinat x, koordinat y. Macam tu. Jadi automatik x ni adalah nilai bagi paksi simetri, y ni adalah nilai bagi paksi y, iaitu apa? Nilai maksimum. Gabung dua-dua jadilah titik maksimum. Itu kena faham. Okey? Alright. So, hubungan antara kedudukan graf pada paksi x dan jenis punca. Okey, yang ni kita ulang balik masa kita belajar persamaan kuadratik tu yang ada pembeza layan ni. Jika lebih besar daripada kosong, maka dia mempunyai dua punca nyata dan berbeza kan. Saya dah beritahu kan itu hari. Tapi dalam fungsi kuadratik dia namanya graf. Ni pun saya ada terangkan juga. Graf menyilang paksi x pada titik beza. Nampak tu? Ni paksi x kan, dia macam ni graf. Okey, ni paksi y, ni paksi x. Paksi y ni kita namakan sebagai fx. So dia buat macam ni. So dia ada menyilang dua, nampak tak? Ni x ni awak ni ada dua nilai kat situ. X sama dengan apa, x sama dengan apa. Jadi bila ada dua nilai, itu yang dijadi pembeza layan dia b kuasa 2 tolak 4ac lebih besar daripada kosong. Okey, kenapa ada dua? Satu graf senyum, satu graf masam. Masuk senyum dengan masam. Okey, semua bergantung kepada A. Kan persamaan am kita, bentuk am kita adalah AX kuasa 2 plus BX plus C. Betul? A ni yang akan menentukan dia masam ke senyum. Kalau A awak positif, maknanya lebih besar daripada kosong ni, maknanya positif lah kan. Lebih besar daripada kosong kan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia positif. Bila positif, dia senyum lah. Okey, bila graf dia lebih kecil daripada kosong, graf pula dah. A dia lebih kecil daripada kosong. Apa yang lebih kecil daripada kosong? Negatif 1, negatif 2 kan. Masam lah dah dia negatif. Kan negatif dia masam. Positif dia senyum. Macam tu. Jadi bila masam ke senyum bergantung kepada nilai bagi A. So seterusnya kita belajar yang nombor 2. Nombor 1 sama dengan kosong. Kalau B kuasa 2 sama dengan kosong, dia adalah mempunyai dua punca nyata yang sama. Kalau sama bermakna, saya dah ajar dah masa itu hari punya video, dia mesti menyentuh paksi X. Dia satu je. Nampak tak? Kat situ je. Nampak tak? Satu je. Okey, kenapa dia senyum? Sebab A dia positif. Kenapa dia masam? Sebab A nya negatif. Faham? Okey, jadi kalau dia kurang daripada kosong, yang ketiga, dia tiada punca nyata. Bermakna graf ni hanging. Graf ni hanging. So kalau tekan kalkulator EQN tu akan nampak simbol I macam tu. Okey, tak boleh. Tapi sebenarnya dia ada perpuluhan tu, tapi tak ada. Dia ada I tu. Okey, jadi graf dia akan hanging. Jadi kalau dia paksi macam ni, graf dia macam ni.
paksi macam ni, graf dia begitu. Macam itulah. Okey. Jadi kenapa dia senyum? Sebab dia positif. Kenapa dia masam? Sebab dia negatif. Kalau bahagian graf fungsi, dia kata graf tidak menyilang mana-mana titik pada paksi X. So ni kena faham. So ni dia ada relate dengan yang kita belajar sebelum ni. Okey, seterusnya. Tengok contoh 10. Tentukan jenis punca bagi setiap fungsi berikut apabila f(x) sama dengan kosong. Okey, kemudian lakarkan graf dan buat generalisasi tentang kedudukan graf itu. Okey. Apabila f(x) sama kosong diberi A, kita tengok kita buat contoh ni dalam buku teks ni saya ambil. Okey, semua tengok sebab awak ada buku teks kan, jadi kita rujuk. Jadi bila dia kata kosong, maknanya kita gantikanlah f(x) tu sama dengan kosong. Kosong sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Ya. Lepas itu awak buat apa? Bila dia kata jenis punca, ingat bila kita nak cari jenis punca, kita kena pakai pembeza layan, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC kan. Sebab kita nak tahu dia lebih besar daripada kosong ke, dia lebih kecil daripada kosong ke, dia sama dengan kosong. Okey, so bila kita pakai B kuasa 2 tolak 4AC, apa kita buat? B adalah 1. Kuasa 2, 4A, 2. Ni A, ini B, ini C. Siapa tak ingat lagi? Ingat sekarang. C negatively 5. A tu mesti couple dengan X kuasa 2. B mesti couple dengan X. Masalahnya, B ni bila couple dengan X, dia nombor 1. Okay, jadi sebab tu 1 kuasa 2. So, nampak tak dia buat 1 kuasa 2, 4, 2 dengan negatif 5. So, dapat 41. 41 ni lebih besar daripada kosong. Okay. Bila lebih besar daripada kosong, dia mempunyai dua punca nyata berbeza. Okey, macam ni kita nak lakar. Okey, macam mana nak lakar? Sebab dia suruh lakarkan kan. Kemudian lakarkan graf. So, awak buat paksi X. Senang je. Okey, awak tengok A. Ni persamaan kita. A kita berapa tu? 2. 2 tu positif ke negatif? Positif kan? Bila positif dia apa? Dia senyum. Bila senyum, 41 ni besar daripada kosong, dia mempunyai dua puncanya nyata. So, silangkan je dekat paksi X tu. Selesai. Okey. Okey. Lagi satu. Kenapa kena samakan dengan kosong? Dia bagi ni kan. Kenapa? Sebab kalau kita tak samakan dengan kosong, dia bukan persamaan lah. Macam mana kita nak buat yang B kuasa 2 tolak 4AC tu? Dia fungsi. Okey. Jadi, kita masukkan je nilai. Bila masukkan ni sama dengan kosong, dah kita jalan. Okey. Okey. Sama juga dengan ni. Okey, bila dia kata buat satu generalisasi, cakap je lah. Graf f(x) ialah satu parabola melalui titik minimum. Kenapa minimum? Sebab bila dia senyum, bawah ni paling minimum kan? Dan menyilang paksi X pada dua titik. Okey, B pula. Dia beri negatif X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Fx dia sama dengan berapa tadi? Kosong. So, bila buat macam ni, awak kena test pakai B kuasa 2 tolak 4AC. So, tengok ni. Dia masukkan dah 2 kuasa 2, 4. Dia masukkan set 1. Sekali dapat kosong. Okey. Bila kita dapat kosong, bermakna dia sama dengan kosong lah. Okey. Kalau sama dengan kosong, bermakna dia menyentuh paksi X saja kan, nampak? Graf menyentuh paksi X. Jadi, awak buatlah graf macam ni. Ni paksi X. Okey. Kenapa dia buat masam? Bukan senyum. Okey, tengoklah A dia. A mana A? A ni yang couple dengan X kuasa 2. Negatif A tu. Bila negatif, dia akan jadi masam. Kalau dia positif, senyum. Faham? Okey, simple je. Itu cara nak melakarkan graf. Okey, next. Jom tengok contoh. Okey, tengok contoh A. Cari nilai-nilai M dengan keadaan paksi X ialah tangent kepada graf. Masuk tangent kepada graf. Tak tahu lukis. Okey, macam mana paksi X ni X? Masuk tangent kepada graf. Buatlah graf. Bila tangent, okey, pernah belajar kan tingkatan 3? Tangent kepada graf, katakan macam ni berlengkung. Ni tangent. Lengkung, tangent. Betul? Lengkung, tangent. Dia duduk sipi-sipi je bawah tu kan? Okey, sama. So, kita dah buat graf paksi X tu, buatlah lengkungan dia. Biar kena paksi X tu dia tangent. Letak je kat mana-mana. Itu maksudnya tangent. Faham tak? Okey, kalau graf macam ni kita nak cari nilai M. Kita pakai apa? Mana? Tengok. Tu dia. Mana tangent? Mana menyentuh? Yang nombor 2. Nombor 2. Kenapa nampak tak graf? Ini menyentuh satu paksi, maknanya tangent lah tu. Jadi kita pakai yang B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan
kosong. Okey, jom kita isi. B awak apa? B mesti couple dengan couple dengan apa? X. Ni tu dia. Okey, baru tulis 4M tolak 2 kuasa 2. Hati-hati tu, tolak 4. A awak. A couple dengan X kuasa 2. So, M tambah 1. C awak. Yang tak ada couple. Bagus. Apa jadinya? 2M. Sama dengan kosong. Okey, lepas tu. Yang ni kembang dulu. Yang dalam dulu. 4M tolak 8 kuasa 2. Satu-satu buat. Yang ni pula kalau pening ni ambil yang single dulu. 4 darab 2 apa? 8M. Baru tulis M tambah 1 tu. Satu-satu. Okey, lepas tu baru kembang lagi. Ni kuasa 2 macam mana? Yang saya ajar itu lagi. 16M kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. M kuasa 2, M kuasa 2. Tolak kuasa 2 tambah. 8 kuasa 2, 64. Step akhir macam mana? Dalam kurungan ni ada simbol apa? Negatif je. Okey, lepas tu nombor buat apa? Nombor darab. 2 darab 8 darab 4. Berapa? 64. Huruf ada apa? M. Baru settle awak punya kuasa 2 awak. Okey, next. Ni pun kembang. Tolak 8M kuasa 2. Tolak 8M. Macam tu. Okey, lagi. Ada geng tak? Ada. 8M kuasa 2. Ada geng tak? Ada. MM tu kan. Jadi berapa? Negatif 72M. Lagi. Tinggal 64. Okey. Barulah awak pakai apa? EQN. So, bila awak tekan EQN sekarang. Okey, tekan. Awak dapat M yang pertama adalah berapa? 1. M yang kedua adalah 8. Okey, bila awak tekan EQN, dia keluar X kan? Janganlah awak letak X. Sebab ini awak punya ni kan M. Kena pandailah kat situ letak M. M sama dengan 1, M sama dengan 8. Selesai. Tu dia. Okey? Jelas? Okey. Seterusnya, soalan yang B pula. Okey, tengok B. Cari julat nilai K jika fungsi kuadratik tiada pintasan X. Maksudnya dia tidak memintas pun pasti X. Mana graf kita tadi? Mana? Mana satu? Ya Allah, dah berconteng ni saya nak padam. Okey, mana satu yang tidak memintas pasti X? Mana? Nombor berapa? Ya, nombor 3. Pandai yang ni kan. Mana ada pintas pasti X? Nampak? Tak kena pun. So, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Itu je lah. Okay, jadi kita buatlah B tu. So, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Okey, B. Gantikan. B adalah berapa tu? 5. Okey, masukkan. A. 2. Masukkan. C. Yes, good. 3 tolak K. Pandai. Okey, layan lagi. 25. Lagi. Kalau tak tahu ni, darab dulu. 8. Macam tu. Satu-satu. Okey, jangan kabut. Ni berapa ni? Kena kembang. 24 tambah 8K. Okey, lagi. 25 tolak 24. 1. Pandai. Lagi. Campak 1 ke sana. Yes, tinggal 8K. Jadi negatif 1. Lagi. Campak 8 pula. Pandai. Selesai. Okey. Settle. Okey. Faham Okey, seterusnya. C. Cari julat nilai P jika graf fungsi persamaan mempunyai 2 pintasan X. Okey, kita nota. Mana 2 pintasan X? Misalnya 2 nilai X. Dia memintas 2. Ni kan. Nampak? Ni satu. Ni satu. Ada 2 kan? Jadi apa kita pakai? B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. So, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Okey, B berapa? P. Pandai. Okey. 4. A berapa? Cikgu, A tak ada. Ya ke tak ada? Mesti ada ni. Ada X kuasa 2 tu. Jadi apa tu? 1. Kalau tak ada 1 lah. Okey, C. Melainkan kalau X kuasa 2 tu tak ada. Yelah kosong. Okey, C pula. Ya, selain daripada itu. Pandai. P tambah 3. Okey, layan kan? 4 dan 1, 4. Nampak tak? Satu-satu buat.
P kuasa 2 tolak 4P tolak 12. Pandai kembang kan? Okey, so EQN. P yang pertama dapat berapa? -2. P yang kedua dapat berapa? 6. Okey. Bila sampai sini dia ada syaratnya, bila ada yang lebih besar ni, yang ada EQN ni, hati-hati. So ingat pesanan saya yang sebelum ni, masa kita belajar tajuk sebelum ni yang fungsi persamaan kuadratik tu, bila awak dapat EQN 2 macam ni dan persamaan awak lebih besar atau lebih kecil okey, kalau lebih besar, dua nilai ni awak asing. Maknanya P pertama -2. -2 ni huruf nombor dia kecil kan? Daripada 6 kan? Jadi lebih kecil daripada -2. Satu lagi P lebih besar daripada 6. Baru betul. Ingat saya ulang balik. Kalau lebih besar. Kalau lebih kecil buat apa? Cantum. Ada kita belajar sebelum ni persamaan kuadratik. So jangan salah. Ini memang konsep ni. Kalau dia ada EQN yang ada besar kecil. Okay? Jelas. Alright, settle. Okey, seterusnya. Bentuk vertex. Apa itu bentuk vertex? Okey, bentuk vertex ni adalah, okey tengok bentuk tu. Fx sama dengan Ax tolak H kuasa 2 tambah K. Itu bentuk vertex namanya. Okey jap. Bentuk vertex ni senang je. Okey, tengok. Contoh okey, ni dia bagi Fx sama dengan X tolak 2. Tu. Tolak 9. Fx sama dengan X tolak 2 kuasa 2 tolak 9. Okey. Mana A, mana H, mana K? Sebut. Cuba. Dia bagi dalam persamaan tu macam ni. Oh, sorry. Sekejap. Sekejap. Oh. Okey, bentuk vertex tadi adalah Fx sama dengan Ax tolak H kuasa 2 tambah K. Okey, persamaan diberi ini. Fx sama dengan X tolak 2 kuasa 2 tolak 9. Okey, now. Cuba awak kenal pasti A, B dengan C. A, B pula. A mana, H apa, K apa? Pandai. A berapa? Depan ni, depan kurungan ni. Ada apa-apa ke? Tak ada. Kalau tak ada apa? 1. Good. H berapa? Nampak tak? X sama dengan X. Negatif sama dengan negatif. Jadi H sama dengan 2. Okay, K pula. Nampak tak? Kuasa 2, kuasa 2. Positif. Alamak, ni negatif. Jadi K sama dengan? Negatif 9. Itu konsep dia. Okay. Jadi, bila buat macam ni, awak tengok graf kita. Tengok dia mempunyai titik minimum 2, -9 dan paksi simetri 2. Sebenarnya, bentuk vertex ni semua ada kaitan. Fx sama dengan X tolak 2 kuasa 2 tolak 9. Semua ada kaitan. Okey. Mana datangnya -2? Ini adalah paksi simetri. X sama dengan 2. Okey, bila kita buat graf, tengah-tengah ni kita panggil dia paksi simetri yang saya ajar mula tadi. Bila paksi simetri, dia akan lalu dekat paksi X. So, dia kata X sama dengan 2. Sini ni, 2. Faham tak? Jadi, bila X sama dengan 2, kita akan masukkan ke dalam bentuk vertex. X sama dengan 2. 2 ni kan macam persamaan linear. Bawa ke sini, dia akan jadi tolak kan? So, X tolak 2. Macam tu. So, jadi X tolak 2. Nampak tak? Tu yang jadi H sama dengan 2. Dia punya rumus dia memang macam ni. Yang ni. Ni rumus dia. X tolak H kuasa 2 tambah K. Jadi, macam ni kita nak masukkan H ni. Macam ni kita, X ni mesti kekal sebab dia persamaan kuadratik. Okey, jadi H ni macam ni kita nak masukkan. Ini adalah paksi simetri. Jadi tengok. Awak tengok kat graf paksi simetri nombor 2. Okey, nombor 2 ni kena dekat paksi X. Jadi, X sama dengan 2. Bila X sama dengan 2, awak jadikan dia linear ke belakang. Jadi, X tolak 2. So, that awak masukkan. X tolak 2. Faham tak? Okey, itu je konsep dia. Kuasa 2. Okey, K pula. K ni kalau awak tengok dia nombor -9 kan? Okey, kat mana awak jumpa -9? Good, sini. Kalau 2 ni X koordinat, -9 ni apa? Pandai. Y. Ya, jadi kesimpulannya K tu adalah K ni adalah apa? Ya, nilai pada paksi Y. Yang ni pula
2 ni apa? Nilai X pada apa? Simetri. Nampak tak? Cantum jadi macam tu. Okey. A awak 1. Positif ke negatif? Positif kan? Positif sebab tu graf awak senyum. Itu je ceritanya. Okey. Ni kita kena kenal pasti daripada bentuk vertex ni dekat dia ada kaitan dengan graf. Sebab tu jadinya X tolak 2 tolak 9. Tolak 9 ni apa? Paksi Y. Yang bawah sekali minimum dia. Negatif 2 ni datang daripada mana negatif 2 ni? Negatif 2 datang daripada nilai X untuk paksi simetri. Okey? Okey, nanti kita akan buat contoh lagi. Jangan risau. Okey. Jadi kita tengok lagi. Selain bentuk vertex, fungsi ditulis dalam bentuk, dia boleh ditulis dalam bentuk arm dan dalam bentuk pintasan. Okey, ni bentuk pintasan. Okey, nanti saya tunjuklah. Okey. So, untuk bentuk arm, dia ada rumus lah. Negatif X sama dengan negatif B per 2A. Untuk bentuk pintasan, X sama dengan P tambah Q per 2. Biasanya kita tak pakai sangat lah. Okey. Jadi, kita tengok tengok contoh. Ungkapkan Fx negatif 3X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sebagai. Ni bentuk apa ni? Saya tanya awak. Vertex. Good. Ini bentuk apa ni? Arm. Pandai. Sekarang ni arm nak tukar kepada vertex. Okey. So, apa kita akan buat? Mana arm? Bentuk arm. Ini. Faham? Nak tukar kepada vertex. Jadi, bila tukar kepada vertex, dia akan pakai X sama dengan negatif B per 2A. Okey. So, awak akan pakai benda ni. Okey. Tapi kita buat satu dulu. Sabar. Okey. Jadi, kita buat. So, mula-mula awak cari X dulu. X sama dengan. Sebab nak masukkan dekat sini. Okey. X sama dengan. Nak masukkan dekat sini nanti. X sama dengan negatif B per 2A. Okey. So, X sama dengan negatif. B awak berapa B? B awak adalah 2. Okey. So, masuk 2. Negatif tu ada jangan hilang negatif tu. So 2. A awak berapa? Negatif 3. So kembangkan jadi berapa? 1/3. So X dapat 1/3 kan? Okey dah. Okey, lepas dah dapat X 1/3 ni step pertama. Step kedua, awak menggantikan X 1/3 ni ke dalam Fx awak ni. Ke dalam persamaan tu balik. Okey, jadi kenapa Okey, awak tengok ni dalam ni belakang ni. Koordinat dia nampak tak? Negatif B per 2A ni X kan? Ni kan Fx. Yang ni kan X. Ini apa? Fx. Faham? Jadi koordinat dia X dengan Fx. Jadi koordinat dia adalah X dengan Fx. Kenapa kita nak tahu koordinat? Sebab nanti kita nak masuk dalam ni. Kan? Okey, macam ni tadi. Nampak tak 2 negatif 9 tadi? Dah 2 masuk sini H, negatif 9 masuk K. Nampak tak? Tu je konsep dia. Okey, jadi step pertama cari X dulu. Lepas tu cari Fx. So, macam nak cari Fx? Kalau Fx adalah negatif 3X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Kalau X tukar kepada 1/3 konsep fungsi, apa jadi X sebelah sana? Ya, 1/3 juga. Dia follow kan? Okey. So, kira-kira dapat berapa? Berapa dapat? 4/3. 4/3. Okey, so ini dijadikan step yang ketiga. Jadikan dia apa? Koordinat. So, X apa kita dapat tadi? 1/3. Okey. Paksi Fx dapat berapa? Fx 4/3. Okey, settle. Dah dapat dah ni. Okey, lepas tu kita buat apa? Masukkan ke dalam yang keempat, step keempat. Masukkan ke dalam bentuk vertex. So, Fx sama dengan A. Banyak step. Memula memanglah pening sikit. Tapi lama-lama nanti okey lah. Okey? Okey. So, A berapa A? Tengok balik graf. A awak nombor apa A? Negatif 3. So, salin je balik. Negatif 3. Okey, X awak mana tadi? 1/3 kan? Jangan ganti pula. X. Yang kita dapat X ni adalah apa? Koordinat sini kan?
Itu adalah H lah tu. Okey, macam mana saya ajar tadi? X sama dengan 1/3. Macam mana bawa ke sana? Bawa ke sebelah sini. Ya, tolak. So, X tolak 1/3. Pandai. Lagi. K pula. K dapat berapa? 4/3. So, kita pakai dua ni je. Jadi, sekarang ni saya nak awak kena pasti. X ni adalah apa? Imagine. Kalau A dia negatif, graf dia apa? Masam. Bila masam, dia ada koordinat titik maksimum. Jadi, dia ada paksi simetri kan? So, bila paksi simetri ni X kan? X, ni mana? X ni berapa? 1/3. So, dia ada Y kan? Y berapa? 4/3. Gabung jadi apa? Koordinat. 1/3, 4/3. So, 1/3 ni apa? Paksi simetri. Itu je cerita dia. Okey? So, ingat step. Step pertama, step kedua, step ketiga, masuk. Step keempat. Selesai. Okey? So, kita tentukan A, H dengan K. Tentukan nilai ni. So, A negatif 3. H 1/3. K 4/3. Pandai. Okey Okey. Seterusnya, kesan perubahan A, H dan K terhadap bentuk dan kedudukan graf. Okey, ini kita pakai yang vertex ni juga. Okey. Jadi dia panjang, saya pendekkan. Jika graf A lebih besar daripada kosong, graf akan senyum. Kalau lebih kecil daripada kosong, graf akan masam. Okey, lagi. Jika A lebih besar daripada kosong, contoh, kalau dia kata A sama dengan 2, lepas tu dia bagi lagi. Katakan A semakin besar. Katakan dia kata A sama dengan 5. Maknanya lebih besar daripada 2 lah. Kelebaran, lebar graf. Contoh kalau graf dia macam ni, lebar dia macam ni. Ni lebar namanya. Jadi kalau graf dia macam ni, kalau dia kata, ni katakan A sama dengan 2. Kalau untuk A sama dengan 5, kelebaran makin berkurang. Maknanya dia akan kurang lagi. Macam tu. Tapi bawah dia sama, minimum dia sama. Okey. Jadi untuk A lebih besar, maknanya untuk graf senyum lah. Untuk graf senyum, kita buat nota. Boleh je kita buat nota kita. Nota untuk graf senyum. Sebab A lebih besar daripada kosong kan. Senyum. Jika A tu membesar lagi, semakin besar. Jika nilai A makin besar, apa nota dia? Lebar kurang. Kalau A makin kecil, apa dia? Lebar tambah. Nampak Bila A makin kecil, kelebaran semakin bertambah. Okey. Kalau graf masam pula. Untuk graf lebih kecil daripada kosong. Untuk graf masam. Kalau A kecil, semakin kecil daripada yang diberikan tu, kelebaran dia apa? Dia follow balik. Lebar, dia follow. Kurang. Kalau A besar, lebar lebih pula dah. Lebar tambah. Macam tu. So ni kena faham lah. Okey, kena tahu. Okey, jadi kita ulang. Kalau graf senyum, A makin besar, maknanya A ni menambah lah. Kalau A asalnya 2, tiba-tiba dia kata 5. Lebar dia kena kurangkan. Okey. Dan kalau makin kecil, lebar dia kena tambah. Tapi kalau graf masam, dia follow. Kecil, kurang. Besar, tambah. Okey. So, kita tengok contoh. Raja di sebelah menunjukkan graf fx sama dengan, okey, mana A? Ni bentuk vertex kan? Okey, mana A? Ni A. Ni apa? H. Yang ni apa? K. Pandai pun. X tambah 2 H ni automatik apa? Paksi simetri. Pandai pun. Okey. Kenapa kalau tengok graf, dia kenapa pula negatif 2 sedangkan sini positif 2? Patutnya X ni sama dengan berapa? Saya besarkan sikit ni. Okey, patutnya X sama dengan berapa kat sini dalam graf? X pintasan simetri dia. X sama dengan negatif 2 kan? Ingat tak macam ni saya ajar nak masukkan dalam tu? Bawa ke, buat masa persamaan linear. So, X tambah
2. Sebab tu jadi tambah 2 kat situ. Okey, 3 ni apa? Ni K kan? K. 3 ni apa? Nilai bagi Y. Nampak kan? See? Dua-dua ni kita gabung, negatif 2, 3. See? Faham tak? Tu dah jadi titik apa? Minimum ke maksimum? Minimum. Pandai pun. Okey, 3 ni apa? 3 ni paling bawah sekali untuk Y. Nilai minimum. Titik minimum, nilai minimum. Negatif 2 ni apa? Paksi simetri. Macam itulah ceritanya. Senang je. Okey, now. Dia kata, okey tengok. Ni graf senyum kan? Graf senyum Okey. Bila graf senyum, nilai A berubah kepada 6. Nilai A asal 2. Ubah pada 6. Menambah ke mengurang? Ya, A bertambah. Kalau A bertambah, apa jadi pada graf? Mana? Jika A makin besar, lebar makin kurang. Untuk graf senyum. Jadi lebar ni makin kurang. Maknanya dia lagi ke dalam. Nampak tak? Mana dia buat? Ni. Yang ni graf asal. Nampak? Dia makin ke dalam. Dia buat yang baru yang dalam. Tapi bawah dia tetap samalah. Tak ada mengubah apa-apa. Dia lakar je. Jangan pening-pening pula. Just lakar je lah. Okay? Okay. Sekarang A awak pula 1/2. Mengurang ke menambah? Asalnya 2. Oh, makin kurang. Jadi A awak berkurang. Okey. Kalau A berkurang untuk graf senyum, A makin kecil, lebar bertambah. Jadi lebar tadi asalnya. Okey, saya buat kat atas lah Yang ni, sekejap ni asalnya kan. Jadi untuk nombor 2 ni, lebar dia bertambah. So, kita buatlah baru. Macam tu je. Begitu. Itu yang dia buat ni. Nampak tak dia buat baru ni? Okey. Jadi kena faham lah. So, kena baca buku teks tu baca. Okey. Jadi, yang ni kalau A berubah tadi 2 kepada 6 tadi. 2 kepada 6 banyak kan? Dia bertambah kan? Jadi, kelebaran dia makin kurang. Letak dekat tengah. Bukan tengah lah. Awak kurangkan sikit lah. Ni kita lakar je. Tak ada benda. Okey. Okey. H pula. Kalau H berubah. Ni bukan A tau. Ni H. Tadi yang kita buat. Ni semua ni A sahaja. Ni A sahaja. Okey. Ni A sahaja. Saya tak cakap H kan. Okey. Sekarang ni H pula. Kalau H berubah. Mula-mula H berapa? H negatif 2. Okey, H negatif 2. Sekarang dia berubah kepada negatif 6. Tak ada masalah lah. Okey, tengok Yang tidur sini kan? Kenapa dia bergerak ke tepi pula? Kenapa dia bergerak ke negatif 6? Ya, sebab H kan adalah paksi simetri. Pandai. Jadi kalau dah H berubah kepada negatif 6, bermakna paksi simetri awak dah berubah. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. So, dekat sini dah ada negatif 6. So, paksi simetri awak dah berubah, automatik graf awak berubah lah. Macam tu. Faham? Itu je. Kena pasti A, H dengan K tu. So, nampak tak dia buat? Berubah. Sebab apa? Sebab H tu adalah paksi simetri. Yes. Okay, this one pula. Kalau K pula berubah. K, mana K? K ni 3. 3 ni apa? Nilai Y kan, paksi Y. Dia berubah kepada 8. 8 ke mana? Ni 3. Kalau 8 mana? 4, 5, 6, 7, 8. Dia atas kan? Ya, jadi bermakna graf awak akan apa? Naik ke atas. Nampak tak tu? Daripada asal 3 ni tadi, naik ke atas. Macam tu. Lakar je tak payah buat apa-apa. Lakar je. Itulah perubahan-perubahan graf. Okey. So, baca buku teks tu dengan lebih lanjut dan cuba fahamkan. Okey. Okey, next. Seterusnya kita pergi pada latihan. Latihan ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni semua dalam buku rujukan. Buku rujukan pula. Buku kerja yang awak dah beli tu. Jadi kena buat. So, saya akan tunjukkan sikit. Lepas tu awak sambung buat. Okey. Yang buat tu kena hantar wajib. Okey. So, untuk latihan. Okey, tengok nombor 1. Jadual menunjukkan graf, menunjukkan fungsi kuadratik dengan pekali X berubah.
Padankan fungsi kepada setiap graf yang diberikan. Okey, so simple je. Messi ajar satu-satu. Okey. Saya ajar A dulu. Okey, tengok 2 ni. Okey, sekarang ni bila dah macam ni, awak kena buat bentuk vertex. Okey, apa bentuk vertex? Fx apa? A X tolak H kuasa 2 tambah K. Kenapa? Sebab H dengan K ni boleh dapat dalam dalam graf. Okey, so kita buat macam tu. A ni kalau graf dia masam bermakna negatif. Okey, oleh kerana kita tak tahu negatif berapa, kita letak je negatif 1. Okey, jadi kita pun buatlah macam ni. Ikut je, follow je tu. So A H pula. X tolak H kuasa 2 tambah K. Okey, A masam kan? Graf masam kan? So negatif 1. So negatif lah. Okey, H adalah paksi simetri. Paksi simetri mana? Tengah-tengah dia nombor apa tu? 2. Betul, bagus. So kalau 2 ni, maknanya 2 ni adalah nilai bagi X kan? Jadi X sama dengan 2 kan? So H sama dengan, bawa ke belakang dulu. So X tolak 2. So jadi tolak 2. Yes. Apabila kita nak masukkan dalam kuasa 2 ni, yang dalam persamaan ni, pastikan awak membuat begini. X sama dengan berapa? Masukkan. Masukkan pula. Buat persamaan linear. Okey, kuasa 2. K mana? K mestilah yang Y dia. Sebabnya yang ni kan koordinat 2. Berapa Y dia agak-agak? 2, 4, sini berapa tengah-tengah? 5. 2, 5 kan? Ya, jadi K dah adalah berapa? 5. Ini bentuk vertex. Okey. So, kembang. Negatif ya. Kembang. X kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, 4. Step seterusnya apa tadi saya ajar? Dalam kurungan ni ada simbol apa? Negatif je. Nombor apa? 2 darab 2, 4. 4 darab X, 4X. Tambah berapa? 5. Okey, tak cukup saya buat sebelah. Okey, ni negatif ni dekat luar ni. Okey, kembang semua. Negatif X kuasa 2, kembang. Tolak 4 tambah 4X. Belakang tambah 5. 45 pula 4X. Sorry. Okey, so lagi. Negatif 4 tambah 5 tambah 1. So yang mana satu? Cari. Yang mana satu? Dah jumpa? Yang mana? Yang ini. Yang ni adalah untuk A. Faham? Okey. Okey, kita try lagi. Okey, yang ni pula B. Okey, sama juga A. H lagi. Saya selalu nak tulis H dulu. X tolak H. Tukar bentuk-bentuk vertex dulu. Okey dah. Okey, lepas tu A. Graf senyum. Positif, negatif? Positif. So tak payah letak lah. Letak 1 je. Tak payah pun tak apa. Okey, tak payah. Kurung je. X. Okey, paksi simetri mana ni? Apa tu agak-agak? Negatif 1. So tulis dulu. X sama dengan negatif 1. Okey, bawa ke belakang. So X tambah. Ya. So sini akan jadi X tambah. Macam tu. Follow je. Nampak tak? K apa? K, tengok lengkungan awak ni. Paling bawah sekali. So, dia punya koordinat negatif 1 apa? Y dia? 0. So, K apa? 0. Okay, kembang. X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, 1 lagi. Tambah, dalam kurungan dia tambah je kan? Tambah. 2 darab 1, 2. 2 darab X, 2X. Tambah 0 tak letak. So, mana? X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Cari. Ya, yang ini dapat dah B. Nampak? Senang kan? Okey, cuba lagi yang C. Kita cuba sampai awak boleh buat. Okey, C. Okey, C pula. Buat A, vertex dulu. Dia punya konsep dulu. Okey, A senyum ke masam? Senyum. Okey, bila senyum positif. So tak payah letaklah kan? Okey, biar X. Paksi simetri. Tengah-tengah. Simetri tengah simetri. Tengah. Apa tu jumpa? 2. Apa yang 2? X sama dengan 2. Very good. Ke belakang. Jadi apa? Pandai. X tolak 2. So masuk. Kuasa 2. Si? Okey, K. K mesti yang Y. Berapa tu agak-agak? Bawah tu. Negatif 3. Negatif 3. Boleh. Letak je. Okey.
Alright, so seterusnya kembang. X kuasa 2, X kuasa 2. Tolak kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, 4. Dalam kurungan ada apa? Tolak lagi nombor. 2 darab 2 darab X berapa? 4X. Tolak 3. So, X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Mana? Dah jumpa ni alasi. Faham? Saya nak buat macam yang saya buat ni. Okey, macam yang saya buat ni. Okey, lagi. Sekejap. Okey, kita tengok D pula. Pening ni, sekejap. Saya clear. Okey, D. D. Kita try D So, nanti awak akan buat E, F dengan G. Okey, D. Cuba D. Macam mana D? D ni saya buat kat atas ni boleh. So, kita letak A. X tolak H kuasa 2 tambah K. Untuk D. D. Okey, so. A, dia masam. Negatif. Pandai. X. Okey, pasti simetri. Ni agak-agak. Tak boleh nak agak ni cikgu. Saya ingat saya buat ni. Ni. Ni agak berapa ni? Negatif 1. Ni negatif 3. Ni berapa agak-agak tu? Negatif 1.5. Belasah. So, bila dapat X sama dengan negatif 1.5. Bawa ke belakang. X tambah 1.5. Okey. X tambah 1.5. Kuasa 2. Lagi. K berapa K? 3 sini tengah-tengah sikit kan. Atas tu macam 3.5 je. Try and error. Letak je. Sebab kita tak pasti kan. Okey, kita letak. So, kenapa tambah? Sebab positif kan sini. Yang dekat Y ni. Okey. So, kembang. X kuasa 2 plus 1.5 kuasa 2 berapa? Berapa tu? 1.5 kuasa 2. 9/4. Tambah lagi 3X. Okey. Tambah 3.5. Okey, kembang. Tolak 3X. Betul. Lagi. Ni. Negatif 9/4. Per 4 tambah 3.5. Okey, berapa dapat? 5/4. Okey, mana satu agak-agak? Ya. Ni macam tak ada kan? Mungkin yang ni, yang D ni, yang ni. Okey, kenapa? Mungkin dia tak masukkan 1.5, mungkin dia ada anggarkan macam 1. 1. Macam itulah. Sebabnya kita tak nampak anggaran kat sini. Okey? Jadi yang selebihnya buat tau. Okey, buat E, F, G. Okey? So, ini saya rasa ni macam yang ni di kat sini ni, fx ni. Okey. Right. Cuba awak try kat sini negatif 1. Cuba. Okey, negatif 1. Cuba mana tahu boleh dapat kan? Pasti simetri dia ataupun 2, takkan 2. Negatif 2 tak logik. Okey. Alright, itu maksudnya. Okey, cuba. Jadi buat E, F dan G. Okey? Okey, seterusnya nombor 2. Okey, this one. Graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ni menyilang paksi x. Apa maksud menyilang tadi? Pandai. B kuasa 2 tolak 4AC apa? Besar daripada kosong. Mana tadi nota menyilang paksi x? Tu. Menyilang paksi x. Kalau tak tahu, tengok nota balik. Dalam buku teks ada. Ni semua dalam buku teks ni. Okey, cuma latihan je dalam buku. Latihan yang awak beli tu. Okey. So, B kuasa tolak AC. Okey dah. Dan awak masukkan lah. Jadi latihan untuk 2A, 2B, 2C. Buat. Okey. Jadi kita akan bincangkan nanti masa perjumpaan kita nantilah. Meet tu nanti. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, yang ni saya nak tunjuk kat awak. Saya tunjuk A je. Okey, tengok ungkapkan fungsi kuadratik dalam bentuk vertex kepada bentuk pintasan ini. Okey, so mula-mula sekali awak kembang dulu. Senang je ni. Fx sama dengan 2
Apa-apa kembang bentuk am dulu. Okey, negatif 2. Okey, kembang yang dalam ni dulu. X kuasa 2. Tambah 5/4 kuasa 2. 25/16. Lagi. Dalam kurungan ni ada tolak. Lepas tu 2 darab 5/4 darab dengan X. Berapa? 10/4X. Okey, tambah 1/8 lagi. Kembang negatif 2X kuasa 2. Good. Ni. Kalkulator cepat. Tolak berapa? 25/8 lagi. Tambah berapa? 5X. Okey, tambah 1/8 lagi. Tambah 5X. Okey, yang tak ada X ni. Berapa dapat? Negatif 3. Betul. Okey dah. Lepas tu, ni macam EQN kan? EQN kan? Okey, EQN sekarang. So, X yang pertama dapat berapa? Cepat-cepat EQN sekarang. Jangan malas. Negatif, salah. Negatif 2, 5, negatif 3. 3/2, X yang kedua dapat 1. Okey dah dapat X kan? Okey, susun. Susun. Okey. So, Fx sama dengan A. A berapa dalam persamaan awak ni tadi? Negatif 2, yes. Dalam bentuk am awak tu kan? Ni kan bentuk am. Okey. So, kurungan Kx. Macam ni saya ajar ni nak masukkan Q dengan P tadi. Dia sama juga dengan H tu. Ya, 3/2 buat sini jadi apa? Tolak 3/2. Pandai. Seketul lagi. X lagi. Nampak ni X. Okey, macam nak dapatkan P tu? Tolak 1. Yes. Ada kalanya kalau sini negatif, bawa sana jadi positif. Macam tu tau. Tak semestinya tolak je. Tak semestinya. Simple je kan? Jadi step pertama apa? Ingat, tukarkan bentuk apa? Ya, bentuk am. Step kedua apa? EQN. Step ketiga, masukkan. Okey? So, awak kena buat B. 3B. Alright, Okey, seterusnya. Yang ni pun sama. Dia suruh tukarkan, ni bentuk apa ni? Vertex kepada bentuk am. So, kembang je lah. So, Fx sama dengan negatif 3. Okey, kembang tu. X kuasa 2. Good. Tambah apa? 1. Betul lagi. Tolak 2X. Very good. Dah pandai dah punya kembangan. Macam tu lah. Kembang lagi. Dia kan sebenarnya bila lama-lama buat, boleh lah sebenarnya. Kan? Tu practice makes perfect. Faham? Apa? Tambah 6X. Tolak 7. Okey, settle. So, dia suruh apa? Nyatakan nilai ABC. Senang no. A sama dengan berapa? Pandai. B sama dengan? Pandai. C sama dengan? Selesai. 7. So, kerja awak adalah B. Itu je. Jadi, 4B, 3B, 2ABC. Sorry. And then, nombor 1 ini adalah EFG. Okay? Sila buat. Okay. Terima kasih semua.